Alhamdulillah hadirin sekalian dari Padang Tonggak 10 Sungai Besar ini kita bawakan tuan-tuan berforum pada malam ini membicarakan satu tajuk yang agak sensitif dalam konteks bermasyarakat, namun kita akan bicarakan juga sebab perlu dipahamkan kepada masyarakat tentang tajuk ini disebut virus Syiah, bagaimana mendepaninya. Ia bila sebut virus ataupun satu jangkitan memang perlu dikawal, ya. Dan dalam konteks masyarakat kita yang ahli sunnah wal jamaah, lagi bermazhab Syafi'i, telah beratus-ratus tahun kita hidup dengan aman, selesa, harmoni. Dan kita tahu adapun Syiah telah sampai ratusan tahun yang lalu, tetapi mereka tidak melakukan ajakan kepada masyarakat kita untuk menjadi Syiah. Jadi bermakna tidak ada pertelengkahan, tidak ada persengketaan, tidak ada perbalahan, tidak ada tarik menarik, ataupun tidak ada mengajak sesama pahaman antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah yang datang dari Pakistan atau daripada Iraq dan sebagainya, yang memang ada dalam negara kita sejak sekian lama. Kita tahu mereka ada, dan mereka tahu kita sunnah, dan masing-masing tidak mengajak untuk mempengaruhi. Itulah keamanan, kedamaian yang telah kita nikmati selama ini. Namun akhir-akhir ini pelaku gerakan yang dikatakan membawa pahaman ini, dan telah dikatakan beratus-ratus malahan beribu-ribu telah ada, dan malahan tindakan mereka juga dikatakan telah melebihi dan melampaui batas-batas kemanusiaan di tempat-tempat tertentu, kerana mereka punya beberapa ciri-ciri yang dikatakan sebagai dianggap menyeleweng. Dan Malaysia, Jatuh Kuasa Fatwa Kebangsaan telah pun memutuskan bahawa Syiah itu ada beberapa ciri-ciri penyelewengan yang nanti akan disebut oleh ahli panel dalam ruang yang ada pada malam ini. Jadi kita cuba menerangkan apakah penyelewengan-penyelewengan itu, dan bagaimana kita nak menjaga ahli sunnah wal jamaah ini supaya terus relevan, terus dapat mempertahankan perpaduan yang sedia ada. Inilah tujuan kita pada malam ini, untuk memberikan sedikit penerangan kepada hadirin tentang betapa perlunya kita memahami. Sebab kadang-kadang kita pun ada memiliki sifat-sifat ataupun amalan-amalan orang Syiah itu, sebab ilmu kita tak cukup luas dan tak cukup banyak. Jadi kita perlu mendalamkan ilmu kita tentang mazhab. Apakah Syiah itu satu mazhab atau ia satu ajaran yang terasing daripada Islam? Itu pun satu hal yang harus kita sadari, ya. Kerana kalau kita baca Quran, memang tidak ada sebut ahli sunnah dalam Quran, dan tidak ada Syiah dalam Quran. Itu kalau kita mau baca Quran. Tetapi pengamalannya kita dapati ada sosok-sosok ataupun segmen dan sisi-sisi sudut pandang yang menyebabkan kita bertelekah, dan ada perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan sunnah wal jamaah. Kita juga perlu menerangkan apa itu ahli sunnah wal jamaah, apa perbezaannya. Jadi untuk memudahkan kita di peringkat awal ini, secara umumnya mungkin saya memohon kepada Ustaz Abdullah lebih awal sekiranya dapat menerangkan apakah itu Syiah. Syiah itu apa dia, macam mana, bila dia wujud, kalau perlulah apa-apalah yang dapat diulas, digambarkan oleh Ustaz Abdullah bahawa Syiah itu bermula di mana, sejak bila, dan bagaimana dia berkembang, dan strategi-strategi mungkin terlepas ini lah. Tapi sekarang kita dengar apakah itu Syiah. Jadi insyaAllah Ustaz memulakan dengan menyebut definisi ataupun penjelasan tentang Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah, Ustaz Haji Muhammad Yusof, selesai kepada rakan ahli panel, minta izin dan laluan kepada YB Tuan Salihin Muhyi, selesai kepada div-div kehormat, kepada seluruh
ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan akak-akak yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan bahawa taftariqul yahud ala 71 firqah. Yahudi telah berpecah kepada 71 puak. Wan nasara mithlu dhalik, dan nasara juga seperti demikian itu. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Tetapi umatku, kata Nabi SAW, nanti dia akan berpecah kepada 73 puak, 73 bahagian yang terpecah umatku ini. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka illa firqah wahidah, kecuali satu bahagian saja. Maka para sahabat ingin tahu, qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah firqah itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang berpegang betul-betul daripada aku, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat aku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi juga, Nabi menyatakan bahawa may ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas aku, dia akan melihat banyak perpecahan. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang kepada sunnah aku, kata Nabi. Wa sunnah khulafa'il mahdin ar-rasyidin, dan kepada khalifah yang diberi hidayah dan juga ar-rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajis. Pegang betul-betul dan gigitlah walaupun dengan gigi garham. Mana gigit betul-betul, mana peganglah betul-betul. Jadi ini Nabi SAW telah memberi isyarat kepada kita, umat Muhammad juga akan berpecah. Nabi wafat saja sudah ada orang mengaku dirinya Nabi. Musailamatul Kadzdzab. Berlalu khalifah yang 4, sudah ada berlaku Syiah, Khawarij dan sebagainya. Tapi Nabi kata, berpeganglah apa ajaran daripada aku dan daripada sahabat-sahabat aku. Ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian, seperti mana Ustaz pengerusi moderator sebut tadi, kita nak lihat dulu maknanya sejarah tu, baru kita boleh lihat maknanya perbandingan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Selepas Rasulullah SAW wafat, maka diganti dengan 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali. Maka ketika zaman Sayyidina Ali inilah, orang yang menyokong sangat Sayyidina Ali ini, mereka menisbahkan diri mereka sebagai Syiah. Syiah itu maknanya orang betul-betul menyokong pada Sayyidina Ali ini. Maka selepas Sayyidina Ali wafat, ketika itu umat Islam melantik cucun dan Nabi Sayyidina Hasan. Dan selama 6 bulan Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Sayyidina Hasan kata, aku tak mahu maknanya perpecahan ni, aku serahkan khalifah ni kepada Sayyidina Muawiyah. Maka tidak puas hati geng-geng ataupun geng Syiah ni, sebab dia nak biar Sayyidina Ali dan keturunan dia lah yang akan menjadi khalifah. Maka dia cuba pujuk Sayyidina Husain, dan dia mengatakan bahawa Husain, datanglah ke Madinah, datanglah ke Kufah, kerana Sayyidina Ali itu pusat pemerintahnya di Kufah sana. Maka ketika Sayyidina Ali datang, Sayyidina Husain datang, maka ketika itu geng-geng yang nak melantik Sayyidina Husain jadi khalifah, dia meninggalkan Sayyidina Husain. Dan oleh kerana fitnah telah tersebar, jadi ada tentera daripada maknanya satu pihak datang, maka berlakulah peperangan kecil dan terbunuh Sayyidina Husain. Peristiwa ini berlaku di Karbala. Jadi ketika peristiwa di Karbala, anak-anak Sayyidina Husain, anak-anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sendiri semuanya telah syahid, maknanya dibunuhlah ketika itu. Kecuali seorang saja anak Sayyidina Husain bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini, ibunya adalah orang Parsi. Sebab ketika tombangnya kerajaan Parsi, jadi di bawah Islam, putri-putri Parsi ini dari 3 orang, pewaris istana Parsi. Sebab ketika dinasti Sasanid dikalahkan pada zaman Sayyidina Umar,
anak lelaki Parsi semua habis. Jadi tinggal puteri Parsi, pewaris. Jadi sahabat bincang ni, puteri Parsi ni nak buat macam mana? Akhirnya mereka mengatakan, kita bukan nak jajah Parsi, kita nak Islamkan Parsi. Kita kahwinkan puteri Parsi ni, waris kepada raja Parsi, kerajaan Parsi ini dengan anak-anak sahabat-sahabat besar. Satu orang dikahwinkan dengan Muhammad bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Seorang dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Seorang lagi dikahwinkan dengan anak Sayyidina Ali, iaitu Husain bin Ali. Jadi Husain bin Ali ini istrinya, salah seorang isteri adalah puteri Parsi, Syahbanu namanya. Jadi daripada Sayyidina Husain dan daripada Syahbanu ini lahirlah Ali Zainal Abidin. Dan dalam peperangan Karbala hanya Ali Zainal Abidin saja yang selamat. Jadi ketika orang Parsi ini mengetahui bahawa seluruh keturunan Sayyidina Husain ni telah terbunuh, anak lelaki kecuali Ali Zainal Abidin, jadi orang Parsi ni rasa macam, kita kena sokong ni. Ialah sebab separuh darah Husain tu adalah orang Parsi, mak dia Parsi. Sebab itu orang Parsi banyak Syiah. Kan? Akhirnya mereka lebih cenderung kepada Syiah. Orang Iran lah sekarang. Sebab kepada Ali Zainal Abidin tu separuh darah dia tu ibunya adalah orang Parsi. Waktu orang Parsi cuba menyokong. Jadi ketika itu dia cuba mempengaruhi biarlah Ali Zainal Abidin datang untuk memimpin, untuk dijadikan khalifah. Tapi Ali Zainal Abidin tahu itu bukan matlamat dia. Kan? Jadi dipujuk cucunda Nabi ni untuk sama-sama menyokong Syiah supaya dapat akhirnya dinobatkan jadi khalifah. Tapi cucunda Nabi ni semua ahli sunnah wal jamaah, dia tak nak macam tu. Jadi selepas wafatnya Ali Zainal Abidin, anak dan cucunya seorang bernama Muhammad Muhajir. Muhammad Muhajir ni daripada keturunan Husain. Dia kata apa? Tak boleh, bahaya. Duduk di tengah-tengah jazirah Arab ni bahaya sebab Syiah ni terlalu banyak cuba mempengaruhi keturunan-keturunan Nabi. Jadi Muhammad Muhajir ini membawa seluruh keturunan Rasulullah daripada jaluran Husain ini berpindah di satu tempat yang cukup jauh ketika itu. Nak senang faham macam kita di Selangor ni contohlah, di Kuala Lumpur ke contohnya, kan, dibawa pindah ke ujung kat Mersing sana, kat Mersing. Nak senang faham kat Mersing sana. Tempat yang cukup terpencil supaya keturunan Nabi ini tidak ada yang Syiah. Jadi Muhammad Muhajir ni bawa seluruh keturunan Nabi ke satu tempat terpencil yang bernama Hadramaut di Yaman. Hadramaut Yaman. Jadi keturunan Sayyidina Husain tak ada yang Syiah. Keturunan Hasan masih tetap berada di Jazirah Arab, ada yang Syiah. Tapi keturunan Husain tak ada. Dan keturunan Husain itulah yang kemudian berusaha berdakwah, keturunan Nabi berdakwah sampai akhirnya kita dapat Islam. Kita dapat Islam kan daripada Hadramaut, daripada orang Nusantara, dan banyak jasa daripada keturunan Nabi daripada jaluran Husain yang bukan Syiah. Sebab itu ketika para pendakwah datang kemari, kan, orang Melayu kita dimesrakan dengan sirah sahabat-sahabat ni lagi. Kita kan ketika bulan Ramadan, ketika selawat antara solat tarawih, kan Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Al-Khalifatus Sani Sayyidina Umar radhiyallahu an, Al-Khalifatus Salis. Pendakwa-pendakwa itu tahu akan ada pertentangan nanti antara Sunnah dan juga Syiah. Dia bawa orang Melayu ni mesra, kenal dengan sahabat-sahabat itu. Sebab tu pada saya ada setengah-setengah ustaz kadang-kadang dia kata, apa nak selawat ketika tarawih? Dia bukan dicipta, bukan. Dia ada sejarah dia. Kenapa dimesrakan kita dengan nama-nama sahabat itu? Kita memang perlu baca sebenarnya benda itu. Supaya kita apabila datang orang mengata, sahabat Abu Bakar kafir lah apa semua, kita dengan sedih kita menolak. Sebab apa? Kita dimesrakan dengan sahabat-sahabat itu. Jadi ini bagaimana pertentangan Syiah dan Ahli Sunnah ketika itu. Dan apabila bicara mengenai apakah yang ditakrifkan sebagai Syiah itu, Syiah adalah orang yang nak menyokong Sayyidina Ali dan keturunan Rasulullah untuk jadi khalifah, sehingga akhirnya mencipta hadis-hadis palsu. Banyak ada hadis palsu yang dicipta oleh golongan Syiah ini untuk dia menolak khalifah-khalifah yang ada, sampai ada mereka mengatakan Abu Bakar itu merampas kuasa. Dia kata Abu Bakar itu kafir, laknatullah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ini sedikit sejarah. Dan kita cukup berterima kasih kepada para pendakwah kita yang awal datang ke Nusantara membawa Islam. Awal Islam itu dengan
akidah ahli sunnah wal jamaah, kan? Dan juga oleh kerana orang Hadramaut itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i pernah menjadi qadi di Yaman. Orang Hadramaut memang orang mazhab Syafi'i. Sebab tu orang Melayu kita mazhab dia adalah ahli sunnah wal jamaah, mazhab fiqh dia adalah mazhab Syafi'i. Kan? Dan bila mutakhir ni berlaku orang nak seru kepada Syiah dan sebagainya, dan sebenarnya benda tu benda yang kita insya-Allah orang Melayu kita ni kalau berpegang balik kepada apa yang tok guru kita ajar dulu, kitab-kitab dulu, insya-Allah kita tidak akan terpengaruh. Cabarannya bukan kita insya-Allah yang ada di sini, anak-anak kita besok tu. Insya-Allah. Wallahu alam. Sekian. Hadirin sekalian, itu gambaran awal tentang bagaimana Syiah kelompok itu wujud. Jadi dalam gambaran ini, pada peringkat awal Syiah ini belum menampakkan orang kata agresif ataupun cara mereka bergerak. Namun hari ini kita dapat melihat betapa kita perlu memahamkan dulu gerakan-gerakan ini. Walaupun sebelum kita mendapat gambaran lebih jelas tentang beberapa penyelewengan ajaran ataupun amalan orang Syiah ini, kita harus juga memahami ahli sunnah itu secara umum. Dalam konteks kita pun kita ada khilafiyah yang ramai, yang banyak. Khilafiyah ibadat dalam mazhab 4 yang di dalamnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini juga harus dipahamkan. Setelah kita faham, baru kita dapat gambaran, oh ini rupanya amalan-amalan yang dikatakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi mudah-mudahan dengan kepahaman yang jelas, ilmu yang luas, pengajian yang mendalam, kita dapat mengenal pasti gerakan ataupun ciri-ciri yang nanti akan disebut kenapa Syiah itu boleh dikatakan menyeleweng dalam beberapa hal. Sekalipun kalau kita tengok mereka baca Quran yang sama, dan lebih lagi hebat, beberapa orang qari Iran pernah selalu menjadi johan tilawah Al-Quran. Dan antara masa Al-Quran sama, mereka baca tarannum yang hebat, bayati, nahwa, siqah, dan cuma bila akhirnya mereka kata sadaqallahul aliyyul aliyy, dan kita sunnah pun suka sebut benda tu. Kadang-kadang kita ilmu kurang ataupun ilmu ada tapi tak dapat beza ini ahli sunnah atau ini Syiah. Jadi untuk itu mungkin yang berhormat boleh memberikan kemantapan tentang ahli sunnah itu sendiri, bagaimana untuk kita menjaganya, memeliharakannya, dan meyakinkan bahawa rantau kita ini adalah rantau sunni. Sejak sekian lama kita tak pernah bermasalah. Ya, saya katakan tadi. Jadi mungkin sebelum kita menyatakan apakah yang kita penyelewengan itu, perlu lagi dapat mengukuhkan ahli sunnah itu supaya kita di sana besar sahabat bernam memahami kalau ada unsur-unsur yang kita dapat pesan, dan kita dapat jaga generasi yang akan datang, generasi kita insya-Allah, tapi generasi anak-anak yang nantinya kita akan dapat. Kenapa mereka suka Syiah? Kerana mereka yang nampak lahir pada tokoh atau orang ulama. Kalau tuan-tuan tengok serban Syiah, jubah Syiah, salam dengan satu rasa semacam ada zuk, ada kelazatan. Bersalam dengan orang ahli sunnah ni macam saya dengan Wabi tak ada apa-apa. Kan? Tak ada biasa macam tak ada apa-apa. Jadi itu yang mungkin kita tertewas, tertipu, terpukau ataupun berbagai-bagai. Walaupun kita minta Wabi untuk memberikan pengukuhan tentang ahli sunnah wal jamaah. Tajuk kita bincang pada malam ini sangat penting dan sangat signifikan dalam kehidupan kita, yang sama ada Syiah ini serius ataupun tidak. Sejak daripada awal lagi memang Nabi SAW mengingatkan kita supaya bersedia dengan segala maklumat bagi memastikan amalan yang kita lakukan dalam kehidupan ini benar-benar amalan yang datang daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu hadis yang disebut oleh Al-Fadhil di panel yang pertama tadi, yang Nabi SAW menyebut, wa man ya'sh minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa-siapa yang hidup selepas daripada aku
maka umatku akan dapat melihat suatu perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Maka penyelesaian kepada segala perselisihan permasalahan ini ialah Nabi mengatakan alaikum bisunnah wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka Nabi mengatakan kamu taklah berpegang dengan sunnah dan sunnah para sahabatku yang sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, sebelum kita masuk kepada persoalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang insya-Allah akan diterangkan dengan lebih lanjut selepas daripada ini tentang penyelewengan Syiah. Walaupun saya tidak bermaksud untuk mengatakan keseluruhan Syiah, dan saya tidak bermaksud untuk mengatakan tentang kekufuran Syiah, kerana boleh jadi ada juga dalam ruang-ruang seperti itu, sehingga kepada majma' ulama' buhus masih lagi mengizinkan beberapa kumpulan Syiah untuk datang ke Mekah menunaikan haji umrah, kerana masih lagi menilai tentang amalan mereka masih boleh diterima. Tetapi yang saya menyebut ialah salah satu daripadanya tentang fahaman Syiah Rafidah, ialah yang melakukan penentangan dan serangan kepada batang tubuh para sahabat Nabi SAW, yang dikatakan sahabat-sahabat yang tidak menjadi keluarga kepada baginda SAW. Sebab saya nak mengaitkan persoalan Ahlussunnah wal Jamaah ini kerana ianya adalah datang bukan sekadar daripada Nabi, tetapi Nabi juga membuat pengesahan bahawasanya kebenaran itu juga akan datang, ataupun akidah itu juga akan sampai melalui sebagaimana pengamalan para sahabat Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi sendiri menggunakan, pertamanya Nabi menggunakan kalimah sahabat. Nabi menggunakan kalimah sahabat sebab kalimah sahabat ni dia lebih daripada kalimah kawan. Kalimah kawan ni tuan-tuan sekalian, kita boleh cari, kita boleh jumpa di mana-mana, tapi sahabat payah nak cari. Besok pagi kita nak pergi makan roti canai, ajak kawan-kawan, boleh kita cari. Ada pula malam-malam ni kita datang, ada juga seorang dua yang masuk kebun kelapa sawit kita, pagi-pagi besok hilang kelapa sawit. Ditanya budak dengan kawan-kawan dia nak curi kelapa sawit pun bawa kawan-kawan. Itu nama kawan. Ajak minum makan roti canai pun kawan, ajak buat benda jahat pun kadang ajak kawan-kawan. Itu istilah kawan. Tetapi sahabat ialah manusia yang teruji, yang terpilih, yang dalam keadaan apa pun mereka pertama sekali pertahankan akidah kita dan akidah di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Sayangnya dia kepada kita lebih daripada sayang kepada dirinya sendiri. Sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, lebih sayang Nabi daripada dirinya sendiri. Sebab itu sanggup disengat dengan binatang-binatang berbisa dalam ketika mana berada dalam dua sur. Yang ketika itu pertahankan Nabi SAW. Ini nama sahabat. Orang yang boleh pertahankan diri kawannya, sahabatnya, apabila orang mencemuh dia, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh sahabatnya dalam keadaan orang lain tak boleh nak terima. Itu nama sahabat. Kalau ianya adalah benda yang benar. Abu Bakar As-Siddiq dipanggil Abu Bakar As-Siddiq kerana dia sentiasa membenarkan kisah cerita perkhabaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia ialah mereka yang berada satu kurun dengan aku. Siapa dia? Para sahabat. Summa yalulah, summa yalulah. Kemudian selepas daripada itu, tapi Nabi mengatakan bahawa sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup satu kurun dengan aku. Siapa dia? Ialah para sahabat. Maknanya tuan-tuan sekalian,
Kalau ada ajaran yang menghina Sayyidina Abu Bakar, ini ajaran ini adalah tak betul. Ajaran ini adalah melampau. Kalau ada ajaran yang mengajak menghina Sayyidina Umar, ajaran ini tidak betul. Kerana Nabi sendiri menganggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua ini adalah merupakan sahabat yang satu kurun dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan bahawa akidah Nabi dan akidah para sahabat inilah yang akhirnya nanti mencetuskan satu akidah yang nama dia akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari sudut etimologi, sunnah itu ialah petunjuk, jalan yang dilalui oleh Nabi. Tetapi dari sudut terminologinya, sunnah itu merujuk kepada wahyu ataupun petunjuk yang Allah turunkan kepada para sahabat dan Nabi SAW. Begitu juga al-jamaah. Kalau menurut al-jamaah itu ialah kumpulan etimologi. Tapi terminologinya ialah satu kumpulan manusia yang mendukung kebenaran. Jamaah. Itulah maksud dari sudut terminologi. Maknanya tuan-tuan sekalian, biarpun dia berseorangan tetapi dia mendukung kebenaran, dialah orang yang termasuk di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah menerima 3 penyaksian manusia. Bukan 3 penyaksian manusia, 3 golongan yang diterima penyaksian. Satu, Allah mengatakan sama dia, Syahidallah, Allah bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Satu. Yang kedua siapa dia? Wal malaikat, penyaksian malaikat juga Allah terima. Dan yang ketiga, penyaksian siapa? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, orang yang Allah kurniakan pengetahuan, tapi dengan pengetahuan tadi qa'iman bil qist, dia sentiasa menegakkan kebenaran. Kita nak pilih yang mana keadaan. Allah, kita bukan Allah. Malaikat, kita bukan malaikat. Kita hanya ada kedudukan untuk menjadi manusia yang mendukung kebenaran dengan ilmu yang kita cari. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi saya masalah kita ni bukan masalah kita di Sabak Perdana ini. Kalau tanya tentang Syiah, saya tahu, tuan-tuan tak berapa tahu pun tentang Syiah. Orang nak kata kita nak mengkaji mendalam Syiah ni pun tak ada masa. Pasal apa? Jangan kata nak kaji Syiah, akidah Ahli Sunnah pun tak terkaji lagi sampai hari ini. Nak mendalami akidah Ahli Sunnah pun tak terkaji lagi. Ahli Sunnah wal Jamaah, sebab rukun hidup setengah orang ni Sunnah wal Jamaah. Dia tak kaji tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita di Selangor, tuan-tuan sekalian, dah lama dah kita buat enactment bahawa pengamalan umat Islam di negeri Selangor ialah berpaksi kepada Ahli Sunnah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka amalan-amalan lain yang diamal, maka ianya tidak diterima dalam konteks pengamalan akidah. Enactment ini sebagai penguat kepada kekuatan kita untuk memastikan akidah kita, pengetahuan kita mestilah menjurus kepada kajian terhadap akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan kajian semata, tetapi pegangan terhadap akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana akidah inilah yang disebut oleh Nabi sejak daripada awal lagi. Kerana manusia yang terbaik, khairun nas. Apa yang terbaik? Akidah yang terbaik, amalan hidup yang terbaik, ibadah yang terbaik, pengorbanan yang terbaik, sifat hidup masyarakat yang terbaik. Nak tengok perpaduan yang terbaik, siapa dia? Ialah dari kalangan sahabat. Tiba-tiba kalau ada orang datang, dia kata ada Abu Bakar ni tak betul. Sebab ada orang dia pergi Madinah, tuan-tuan sekalian, sampai di makam Nabi, dia menangis-nangis. Sampai ambil serban kalau boleh nak dilap dekat pagar makam Nabi itu. Tapi bila sampai Abu Bakar, diludah ni sebelah. Sampai Umar, diludah. Pasal apa diludah? Sebab dua orang ni
Dia bukan ahli baik. Bahkan dua orang ni tak layak, dia kata, menjadi khalifah pasal patutnya lepas Nabi wafat Sayyidina Ali jadi khalifah. Ini amalan Syiah Rafidhah. Sedangkan siapa Abu Bakar? Siapa dia Umar? Mereka lah orang yang termasuk yang Nabi kata khairun nas qarni, sebaik-baik manusia ialah satu kurun dengan sebaik akidah ialah para sahabat yang hidup dengan Nabi SAW. Maka sebab itu di sinilah asas yang perlu kita pegang untuk terus kita mendukung dan memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah hadirin sekalian, begitulah gambaran betapa ahli sunnah wal jamaah. Kita mesti yakin kita di antara kumpulan yang betul dan benar, kerana kita berpegang kepada apa yang disebut tadi, yakni Rasulullah telah mengesahkan sahabat-sahabat ialah yang orang-orang yang terbaik, orang-orang yang jadi bintang-bintang yang boleh diikuti, akan dicontohi dan diteladani. Mesti merasa, dikatakan tadi, tercabar ataupun terguris apabila ada pihak yang mengatakan mereka tidak semulia yang digambarkan oleh Rasul SAW. Hadirin sekalian, kita umat Islam ini adalah umat yang bersatu, berukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi bagaimana kita mengekalkan kalau ada unsur-unsur yang memecah belahkan kita? Sebab itulah kita harus menerangkan. Sebab itu rawan ini, pusingan ini kita nak gambarkan di antara penyelewengan-penyelewengan yang mungkin panel boleh menghuraikan makna dia, antara ajaran-ajaran Syiah yang menyeleweng yang boleh menyebabkan merosakkan akidah. Kalau tuan-tuan ingat bagaimana arkam diharamkan, tuan-tuan tentu marah kepada gerakan mengharamkan arkam beberapa tahun yang lalu, kerana mereka berpakaian seperti mana sunnah Rasul, berjubah, berserban, berjanggut, dan berniaga lagi untuk melepaskan orang Islam daripada fardu kifayah. Tetapi mereka telah diharamkan. Kerana apa? Kerana akidah mereka rosak, akidah mereka tidak betul. Maka lahir pakaian ataupun penampilan tak dapat diterima dalam konteks Islam. Itu pentingnya kita memahami. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan memberikan satu kepahaman yang jelas, merasakan kalau melihat anak-anak muda yang simple dan simple, rockers sikit, rajin main masjid, kita mesti seronok tengok depan. Jangan diketepikan peranan mereka. Sebab itu jangan hanya melihat agama pada tontonan. Kalau melihat agama pada tontonan, masalah besar kita hadapi. Melihat agama pada ilmu yang kita pelajari, buku yang kita rujuk, dan guru yang siqah yang memberikan tunjuk ajar yang baik, yang jelas, yang betul. Sebab itu sekalian, kalau sahabat seperti Abu Bakar ditolak, seperti Osman ditolak, Sayyidina Umar Al-Khattab ditolak, yang diterima hanya Ali. Inilah yang kita tidak boleh berkompromi dengan Syiah yang demikian. Dan banyak lagi. Sebab itu saya katakan tadi, kenapa kita tertarik dengan Syiah? Kerana kita seronok dengan beberapa ajaran dia yang mudah. Di antaranya ialah dia mengajak kita solat jamak maghrib dengan isya, asar dengan zuhur, dan subuh. Jadi ada 3 dia perbuatan. Akhirnya langsung tak bayar. Ini pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan. Jadi inilah yang kita nak terangkan dalam buku yang ada depan tuan-tuan, dan khutbah jemaah saya ingat 2 kali dah. Tahun sudah sekali dan bulan lepas sekali. Selangor nampak hebat memberikan penerangan tentang Syiah. Ini bukan main-main, sebab generasi yang akan datang kita takut. Kahwin mufaah, kahwin kontrak, sebulan boleh, 2 hari boleh. Bukan kata anak darah, bini orang pun boleh. Ini masalah. Yang ini yang kita nak explain, yang kita nak terangkan ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok adanya fenomena ini di masyarakat, dia dah mula jamak, dia keluar daripada rumah dia di Parit 10 Barat, Parit 10 Timur, mai Pekan Sungai Besar, dia sampai Masjid Imam Mulia, dia jamak. Itu kena tanya dia cepat-cepat, anta bermazhab apa? Anta pakai kelompok mana? Itu. Kalau dia pergi Shah Alam dari Sungai Besar, okey, lulus. Sebab lebih 2 masalah. Ini kalau tengok dia dah mula ada rakan-rakan di mana-mana tanya mana
tengok ziarah sana, kahwin kontrak 3 hari, kahwin kontrak 8 bulan. Ini semua zina yang dihalalkan secara mutlak. Inilah perkara-perkara. Mungkin Ustaz Abdullah akan cuba menguraikan beberapa penyelewengan tentang akidah ataupun syariat yang boleh diulas lanjut ataupun menambah fakta-fakta yang dikatakan Syiah itu menyeleweng dalam beberapa hal. Walaupun mereka guna Quran yang sama, sebab kawan saya 3 bulan lepas balik daripada Iran, dia kata di Iran sana siaran TV dia, ada TV yang baca Quran saja semata-mata. Tuan-tuan, mereka bertaqiyah hebat. Siaran TV dia Quran semata-mata. Pilihlah, tak apa-apa. Nampak macam Islam sungguh. Ini yang dikatakan taqiyah, berpura-pura. Jadi mungkin Rasulullah boleh menghuraikan mana-mana tajuk yang penting, nak menggambarkan penyelewengan yang berat yang kita sunnah tak boleh, ahli sunnah tidak boleh kompromi, memang kena tolak, memang kena beritahu dan elakkan kita daripada bersekongkol dan beramal dengan penyelewengan yang berlaku itu. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Moderator, rakan panel, berbahagia YB, seterusnya kepada seluruh tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan kakak saya yang saya kasihi sekalian. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika umur saya 15 tahun, arwah ayah saya ni hantar saya pergi Pakistan untuk belajar tahfiz dan juga hadis Jadi sejak saya belajar umur 15 tahun tu, setahun sekali paling kurang saya akan lihat perarakan orang Syiah. Saya akan kongsikan sejak lagi dan bagaimana kita sebagai ahli sunnah memang tidak boleh terima perkara ini. Kemudian alhamdulillah setelah maknanya besar ni, alhamdulillah setelah berkhidmat dalam bidang dakwah, terutamanya dakwah dalam TV ni. Jadi saya sering mengembara banyak negara untuk membuat beberapa program TV, antaranya Iran. Beberapa kali saya pergi ke Iran dan kita akan kongsikan bukan sekadar fakta-fakta, realiti apa yang berlaku di sana. Dan pada malam ini saya nak kongsikan 15 benda je. Tak kongsikan banyak, 15 benda je tuan-tuan sekalian. 15 benda je mengenai Syiah yang kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh berkompromi. Yang pertamanya, mereka mengatakan bahawa Rasulullah SAW ketika wafat baginda ada meninggalkan wasiat bahawa yang akan menggantikan baginda adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi apabila mereka berpegang pada demikian, mereka tidak mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Uthman, dan juga khalifah-khalifah selepas daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi itu yang mereka memang menghina betul-betul sahabat sampai mereka mengkafirkan sahabat. Kalau mereka mengucapkan syahadah yang wajib, 2 tadi syahadah tadi, macam YB sebut tadi kan. Dia akan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan ada tambahan wa asyhadu anna Ali waliyullah. Ali itu wali Allah. Tambah lagi 3, wa asyhadu anna Abu Bakar laknatullahi alaih. Abu Bakar laknatullah kata mereka. Wa asyhadu anna Umar finnar. Dan kami bersaksi Umar tu di neraka kata dia. Wa asyhadu Uthman finnar. Uthman juga di neraka. Nauzubillah. Jadi kerana berpegang kepada wasiat ini, akhirnya mereka mengkafirkan banyak daripada para sahabat. Kalau kita pergi ke Syria, dulu Syria boleh dimasuki di Damsyik. Makam Sayyidina Muawiyah terpaksa dibuat dengan besi-besi yang besar. Kenapa? Orang Syiah ni baling batu, baling najis, dinajisi kubur sahabat-sahabat ini. Terpaksa letakkan, dibakar, kan? Jadi terpaksa letakkan besi-besi yang besar. Ini apa yang berlaku. Apabila mereka berpegang demikian, sampai akhirnya boleh maknanya menjadi sebagai satu amalan lebih ekstrim lagi. Kalau kita baca sejarah-sejarah terdahulu, ketika mereka menguasai beberapa tempat, ada beberapa kubur sahabat yang dibongkar, digali, kemudian tulang-tulang ataupun jenazah-jenazah itu dibakar oleh mereka. Bagaimana ekstrimnya mereka. Khalifah-khalifah terdahulu pernah bila mereka menguasai satu tempat itu, kubur-kuburnya digali, punya dendam tu digali, tulang-tulang tu dibakar, dipukul pun ada. Tulang tu dipukul, tulang-tulang tu. Nampak? Itu prinsip pertama. Kenapa kita tak boleh terima? Sebab apabila mereka berpegang dengan wasiat itu sampai menjadi terlalu ekstrim. Sampai demikian. Yang kedua mereka berpegang mengenai imam mereka tu maksum.
Maksum ni hanya ada pada Nabi SAW. Selain daripada Nabi tidak maksum, maknanya tidak ada yang begitu sempurna. Ada yang maknanya mungkin terbuat silap itu dan ini. Nabi saja maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada orang yang begitu alim, orang yang begitu menjaga diri dan akhlaknya, tetap tidak disebut maksum, disebut mahfuz. Mahfuz ini terjaga dia, terpelihara dia, tidak sampai peringkat maksum. Jadi apabila mereka mengatakan imam maksum, kemudian mereka mengatakan tidak boleh, tidak ada solat Jumaat kecuali jika hanya ada imam, yang pangkat imam ni yang mengimamkan. Kalau kita pergi Iran, berapa ramai orang tak solat Jumaat. Di bandar-bandar tu, masjid hari Jumaat kosong. Walaupun kita musafir, diharuskan untuk kita jamak. Tapi kita tengok hari Jumaat, orang azan. Kalau kita pergi di Iran, nak tahu masjid Ahli Sunnah senang aja. Kubahnya warna hijau. Jadi orang azan, ini tengah makan aiskrim, ini tengah duduk bermain-main dengan anak-anak, ini tengah berguling, ini tengah tidur, ini tengah makan di restoran. Tengok, imam mereka maksum. Jadi tidak ada. Mereka macam di Isfahan. Isfahan hanya ada solat Jumaat. Itu pun banyak yang tak solat juga di Isfahan, di tengah-tengah medan imam dia panggil. Ini. Yang ketiganya terlalu taksub kepada Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Kita juga menyayangi keturunan Nabi SAW. Tapi mereka terlalu taksub itu sampai di luar apa yang Islam ajar. Di Qom, mereka mengatakan bahawa bagi Allah ada tanah haram, iaitu Mekah. Bagi Nabi ada tanah haram, iaitu Madinah. Bagi Khalifah Ali, kata mereka, ada tanah haram, iaitu di Kufah. Dan bagi seluruh orang Islam ada tanah haramnya sendiri, iaitu di Qom. Di Qom itu ada satu makam cucunda Nabi bernama Fatimah Maksumah. Fatimah Maksumah. Mereka lepas solat Isyak, lepas maghrib dia gabung dengan Isyak tu, mereka tawaf di makam tu. Tawaf di makam tu, minta ajak. Sebab mereka kata, ahli bait boleh bagi syafaat. Sampai doa tu dengan makam tu, bertawaf dengan makam tu. Begitu juga di Mashhad. Mashhad ni di Iran. Di situ ada juga makam cucunda Nabi, iaitu Imam Reza. Mereka tawaf di makam Imam Reza tu. Di tepi makam Imam Reza tu ada makam khalifah yang kita orang Melayu cukup terkenal, iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di situ tu, di Mashhad di Iran. Ni kerana taksubnya kepada Ahlul Bait itu. Kita juga menyayangi keturunan Nabi SAW, tapi tidak sampai memuja, menyembah kubur mereka atau bertawaf seperti mana kita bertawaf di Kaabah itu. Yang keempat, pandangan mereka terhadap sahabat-sahabat. Seperti mana YB sebut tadi, mereka caci sahabat, mereka hina sahabat, mereka kafirkan sahabat. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, seperti mana yang disebut maksud hadis tadi oleh Ustaz Moderator, ashabikan nujum. Sahabat-sahabat aku tu seperti bintang. Mana-mana satu kamu ikut, ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk. Ini cintanya Nabi SAW, kasih Nabi kepada para sahabat. Yang macam Wabi sebut tadi, sahabat itu adalah yang bahu-membahu dengan Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam. Mereka kafirkan para sahabat. Yang kelima, pandangan mereka terhadap imam yang hilang. Ada salah satu cucunda Nabi SAW, namanya Muhammad bin Hasan. Mereka mengatakan Muhammad bin Hasan ni maknanya keturunan yang ketujuh daripada Sayyidina Ali itu yang ketujuh. Mereka mengatakan Muhammad bin Hasan ni hilang. Muhammad Hasan tu memang hilang waktu kecil. Dalam sejarah dia mungkin diselamatkan oleh orang kerana mungkin orang nak bunuh cucunda-cucunda Nabi ni, tapi dia kata hilang. Dan Muhammad bin Hasan ini nanti akan keluar sebagai Imamul Mahdi. Bila saya berbahas dengan mereka, dalam hadis Nabi sebut Imam Mahdi tu, kata Nabi, ismuhu ka ismi, namanya seperti nama aku, iaitu Muhammad. Ismu abu ka ismu abi, dan nama bapaknya seperti nama bapak aku. Kenapa kau cakap Muhammad bin Hasan pula? Tak, sebenarnya kitab itu tertinggal titiknya. Dia kata, bukan abi, ada nun, ibni. Ismu abi ka ismu ibni. Maknanya nama bapaknya seperti nama anakku, iaitu Hasan. Sampai taksub kepada itu, mereka mengatakan Muhammad bin Hasan ini besok akan keluar sebagai Imam Mahdi. Yang keenam, fahaman Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni sampai dia begitu taksub kepada Ali, sampai memberi kepada ketuhanan Ali.
Sampai mereka kata apa? Oh, Jibril itu silap turun wahyunya pada Nabi. Sepatutnya kepada Sayyidina Ali, tapi silap turun wahyu. Kan? Sampai ke arah situ sekali. Kemudian yang ketujuh, wujudnya hadis-hadis palsu. Terlalu banyak hadis palsu daripada Syiah ni. Kenapa dasar kita tu berbeza dengan dia? Dia kata, "Oi, sebenarnya hadis-hadis kami inilah yang betul," kata dia. Padahal kalau kita lihat perawi-perawinya semua kebanyakannya orang yang tidak thiqah. Thiqah ni tak boleh dipakai, banyak pembohong, banyak penipu. Sebab hadis-hadis Nabi ni dia ada cara dia bagaimana nak dikumpulkan hadis itu. Tapi kalau kita kurang ilmu, kita mudah terpercaya dengan dia. Contoh dia kata, satu hadis bagi orang Syiah, dia kata apa? Oh, Rasulullah ada sebut, sebenarnya dalam keturunan Nabi ni, Rasulullah ada mewariskan satu balang lah, satu balang. Dalam balang tu penuh dengan ilmu. Orang Islam biasanya hanya dapat 1/3 saja daripada balang ini. 2/3 lagi ini adalah milik ahli-ahli keluarga Nabi dan juga orang Syiah. Sebab tu hadis kita lagi banyak daripada hadis ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang yang tak biasa, oh ya ke? Oh patut pun. Nampak kan? Terlalu banyak hadis palsu. Yang ke-8 ada disebut sebagai mushaf Ali. Ada Quran pegangan Syiah yang beberapa surah digugurkan. Dan ada juga yang ditambah Quran itu. Ini antara benda yang cukup besar. Kemudian yang ke-9, hukum agama untuk orang umum berbeza dengan hukum agama kepada imam-imam mereka. Imam mereka dia ada special dia, hukum-hukum dia. Dan imam tu boleh bagi fatwa yang pegangan tu pegangan agama. Yang ke-10 iaitu Iktikad taqiyah macam mana pengurusi sebut tadi, taqiyah ni berpura-pura. Sebab itu satu kumpulan ditangkap di Gombak ketika meraihkan perayaan Syiah. Apa dia kata? Tak, kami buat tahlil untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata demikian. Mereka tipu hidup, padahal penguasa tu dah lama berada di sudut intik mereka. Taqiyah ni makna berpura-pura. Yang ke-11, mereka tolak ijma' ulama. Sebab ulama ni Nabi sebut dalam hadis Nabi, la tajtami ummati fi dalalah. Umatku takkan berhimpun dengan kesesatan. Jadi apabila ada benda sesat, umat Muhammad takkan bersetuju dengan kesesatan. Jadi mereka tolak ijma'. Biar apa? Oh, aku saja yang betul. Yang ke-12 nikah mut'ah. Orang Iran menyebut sebagai sirih. Nikah mut'ah. Tuan-tuan sekalian, ketika saya buat program di Iran, kemudian program saya seterusnya adalah di Uzbekistan. Penerbangan daripada Tehran ke Uzbekistan ada satu je. Tiap seminggu sekali menaiki Uzbekistan Airways lah. Penerbangan Uzbekistan. Penuh orang Iran ni. Sampai di Uzbekistan, duduk di hotel-hotel, mereka melanggan pelacur-pelacur, dan situ ada imam mereka menikahkan. Oh, kau nak pakai 3 hari ya? Nikahkan untuk 3 hari. Habis 3 hari kau ceraikan, okey kau nikahkan pula dengan dia ni. Kan seperti mana yang moderator sebut, menghalalkan penzinaan itu. Ini yang berlaku. Dekat hotel-hotel mereka kat Uzbekistan tu ada imam menikahkan. Cuba kita lihat. Itu belum masuk kahwin kontrak yang 5 bulan, 6 bulan. Itu 3 hari, 2 hari, sehari, 1 malam. Boleh ke? Bayangkan, kat hotel kita kan ada imam nikahkan. Kau nak pakai 2 jam ya? Okay, aku nikahkan kau, lepas tu kau ceraikan. Elok cerai orang ni pula, kau nikahkan pula. Nampak tak? Akhirnya menghalalkan seks bebas macam ni. Yang ke-13, solat dan tanah Karbala. Solat mereka seperti Abu Isi sebut tadi, memang dijamakkan je lah. Dijamakkan aja. Saya nak pergi ke gerai tu, kira jamak dah. Kat gerai tu nanti saya boleh solat jamak. Okay? Dan mereka sembahyang tu, mereka akan pakai, dia bukan batu sebenarnya. Tanah daripada Karbala yang mereka keraskan. Kerana mereka akan sujud di tanah Karbala tu. Kalau nak kira suci, baik tanah Mekah, Madinah. Bukan saya cakap ambil tanah Mekah, tak. Maksudnya kalau kira suci lah, ni tanah Karbala mereka ambil, mereka keraskan, mereka jadikan sebagai tempat untuk mereka sujud itu. Yang ke-14, sambutan 10 Muharram. 10 Muharram itu adalah tarikh di mana cucunda Nabi Sayyidina Husin terbunuh di Karbala. Mereka sambut, tuan-tuan sekalian. Mereka dengan memukul-mukul badan. Dia ada satu pisau macam ni, 3 macam ni.
Dia akan pukul badan dia. Berdarah-darah, hanyir majlis tu. Boom. Boom, pukul belakang ni. Ada yang pakai, dia tak tajam tau pisau dia. Dia pakai parang macam ni, dia tak tajam. Dia ketuk je ni. Dum. 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 Darah. Yang perempuan malam mut'ah. Siapa yang Siapa yang pukul badan tu, jadi malam dapat mut'ah dengan orang perempuan. Orang perempuan tak pukul badan. Perempuan ready pada waktu malam untuk orang-orang yang pukul ni. Orang-orang kaya dia bayar. Kau pergi pukul badan tapi malam dia mut'ah. Orang kaya dia bayar orang tu mut'ah. Ini 10 Muharram. Ketika 10 Muharram, yang ini saya tak nampak negara lain, iaitu konteks di Pakistan, betul kan? Saya pernah duduk di sana. Ada kuda warna putih. Sebab bagi mereka, kuda putih ni yang ditunggang oleh Sayyidina Husin, kuda ni tak mau lari ketika orang serang Sayyidina Husin. Kuda ni dia akan pakaikan dengan macam satu baju macam tu. Dia akan ambil tombak dia tuan-tuan. Dia henyak, boom macam ni. Jalan kuda tu, seksa kuda. Henyak lagi pakai tombak ni. Akhirnya dia bunuh kuda tu. Kuda tu bunuh saja. Dan yang terakhir, yang ke-15, mereka menghalalkan darah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang berlaku dalam konteks sekarang di Syria. Peperangan di Syria, ketika pemimpin-pemimpinnya itu daripada golongan Syiah, fatwa mereka halal bunuh ahli sunnah ini. Tuan-tuan tengok tak kat YouTube, satu orang perempuan yang berhijab, yang terjaga agamanya, diambil, ditelanjangkan, letakkan tengah-tengah padang, menjerit-jerit orang perempuan ini, ditelanjangkan, diceritakan tak boleh nak pergi apa mana-mana. Pemuda-pemuda yang begitu bersemangat, pemuda-pemuda yang melihat keadaan ini tak tahan, terpaksa keluar daripada rumah mereka nak angkat perempuan ini, dan penembak-penembak mereka tembak ni, boom, boom, tembak. Dia telanjangkan perempuan, biar jadi umpan, siapa datang tembak, boom. Datang tembak daripada jauh. Kita boleh tengok kat YouTube. Sebab apa mereka menghalalkan darah ahli sunnah wal jamaah? Apakah perkara demikian ini kalau dibiarkan berlaku, ataupun pahaman yang berlaku di Malaysia, boleh tak kita bayangkan bagaimana boleh menggugat keharmonian masyarakat itu? Saya boleh dalam masa terakhir ni saya dapat kongsikan 15 benda. 1001 benda lagi tuan-tuan sekalian. Tapi 15 ini pun kalau kita lihat bagaimana akhirnya dia boleh menggugat ketenteraman sebenarnya. Dia boleh menggugat keharmonian. Kita ahli sunnah wal jamaah, mana-mana kita ahli sunnah wal jamaah memang satu golongan yang membina tamadun, satu golongan yang membangunkan sesuatu. Tengok semua ulama-ulama kita bangunkan ekonomi Islam, perubatan Islam, ilmu-ilmu Islam. Dan golongan Syiah ni daripada dulu lagi serang Khalifah Utsmaniyah, dia tak bangunkan apa-apa, memang nak bawa kacau. Serang Khalifah, serang gerombongan-gerombongan perniagaan orang Islam, serang, memang itu. Cuba baca sejarah tuan-tuan sekalian. Di hadapan orang dia bertakliyah, kau lah bagus apa semua. Dapat peluang mereka akan bunuh orang itu. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara saya, kita semua dan siapa-siapa mendengar, anak keturunan kita, daripada fahaman-fahaman yang melampau ini, daripada fahaman Syiah, dan mudah-mudahan Allah terus pelihara kita dan rantau Nusantara ini sebagai rantau ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Tuan dan puan-puan, nampak tak gambaran yang kita nak beritahu tahu yang itulah. Bila dibawa unsur-unsur ini, unsur-unsur, jadi tuan-tuan malam ni agak, kita ceramah ni agak straight sikit lah, sebab tajuk ni berat. Tapi nak ceritanya, kalau orang Banjar kata punya ngalih kan, susah nak menjelaskan tentang Syiah ni yang meresap. Kalau terkenal dekat diri sendiri tahu. Saya ada pengalaman, salah seorang rakan yang betul-betul berbincang, dia kata, ya akhi, anak saya telah pun bernikah dengan orang Syiah. Dan dia lihat sendiri bagaimana amalan-amalan yang kita sebut tadi. Dan dia punya susah hati, anak dia perempuan boleh menantukan orang Syiah. Nampaklah pertelengkahan ibadat, amalannya jelas depan mata, amat menyedihkan. Jadi tak kenal tak apa, kalau kenal baru tahu. Jadi untuk elak itu kita mesti mengelak, mesti bersedia, mesti ada maklumat. Dan banyak lagi penyelewengan yang besar, walaupun ada sekumpulan kecil Syiah yang dianggap masih betul, tetapi majoritinya sudah tidak betul. Yang kita ceritanya tak betul ni yang majoriti. Mereka juga menolak ijma' ulama. Ini masalah ahli sunnah yang disebut oleh YB tadi. Kita sendiri tak mengkaji ilmu kita, tak baca ulama kita satu persatu, kita tak kenal mereka, kitab mereka kita tak baca dan tak rujuk, dan beramal pun ikut selesa begitu saja.
Itu yang saya katakan, kita banyak menonton daripada mengkaji. Inilah perkara-perkara yang sepatutnya kita pahami, kita jelaskan, dan inilah tujuan. Dan ini malam pertama, dan saya kata malam ini di Gombak mungkin puasa membuat usaha menangkap. Kalau dapat lah, tak dapat wallahu lah. Sebab malam ni katanya di Gombak ada ceramah tentang Syiah. Sebab ada iklan dalam Facebook, ada ceramah malam ni. Saya tak tahu, kita tunggulah result yang besok. Jadi 1 bulan besok, insyaAllah Jais akan panggil ramai lagi orang tentang Syiah juga. 8 bulan Syiah, dan lepas ni semua kita cakap saja. Jadi kiranya kita menjelaskan, menerangkan tentang, sebab itu tekan virus ni dah jangkitan, dah bermula. Sebab dah ramai anak-anak di IPT, tuan-tuan. Siapa ada anak di IPT tolong cek dia balik, apa dia buat, bagaimana amalan dia. Kalau dia dah mula kurang-kurang sembahyang, kena tanya dia kenapa. Kalau yang perempuan boleh ikut datang bulan, yang lelaki datang bulan apa. Ini masalah. Yang kalau datang bulan pun kena tengok berapa lama bulan dia. Dia ada dia period. Ada orang tu masing-masing ada jumlah masa dia. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus, dan mungkin dalam konteks ini wajib boleh tambah lagi untuk menjelaskan lagi di samping 15 tu. Kalau ada lagi yang nak ditambah ulang ataupun ketinggalan yang dianggap menyeleweng, yang walaupun masyarakat Singapura besar belum kenal, tetapi kita sangat khawatir perkembangan teknologi. Sekarang Syiah bergerak dengan Facebook, muka buku, FB dan kelasnya. Sekarang orang berkawan dengan skrin, dengan telefon, dengan komputer, dengan iPad, dengan gadget-gadget yang boleh menghubungkan kita dengan dunia seluas langit dan bumi. Kita boleh melawat di mana kita mahu dengan alat yang ada dalam poket. Itulah masalah yang kita hadapi. Kalau kita buka Facebook, buka YouTube, kita nampak macam-macam. Dan kita tidak berguru dengan orang-orang yang siqah, orang-orang yang alim di tempat kita. Betul atau tidak amalan-amalan ini? Inilah yang kita nak jelaskan. Jadi mudah-mudahan Wadi boleh tambah lagi sebelum kita terus kepada bagaimana kita nak menjaga sunnah dan untuk mempertahankan rantau ini sebagai rantau sunni, insyaAllah. Terima kasih kepada polisi. Sebab tambah ni tubuh kita pula. Saudara yang dikasih sekalian, dulu masa saya belajar di Jordan, saya beberapa kali, banyak kali juga, betul sebagaimana yang panel kita sebut tadi. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Umawi, di belakang ataupun di tak jauh Masjid Umawi ini adalah makam yang menempatkan keluarga Baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Dan jalan masuk Masjid Umawi itu kita akan akan tengok makam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi dalam banyak-banyak, dalam ramai-ramai makam para sahabat, keluarga ahli bait, ada satu makam yang tidak terurus, yang dia dibuatkan rumah sendiri, tetapi dia tak terurus, dengan dinding yang dengan dia punya cermin tingkat cermin yang pecah di baling kayu berselenga habis, dengan dinding yang macam-macam color di baling dengan cat macam-macam. Rupanya bila tanya, itulah makam Muawiyah yang dikatakan berkhianat oleh pengikut-pengikut Syiah. Dan saya biasa tengok, terutama 1 Muharram, 10 Muharram, di kalangan pengikut-pengikut Syiah merayakan, dengan menepuk dada dengan. Saya nak sebut satu terus lagi, ialah Islam ini datang apabila Nabi menyebut akidah ataupun para sahabat, itulah akidah yang terbaik. Maka akidah Islam ini dia disimpulkan sebagai akidatul Islamiyah baina salafiyah wal mu'tazilah. Akidah Islam itu dia berada pada tengah-tengah antara salafi dengan mu'tazilah. Sebab itu akidah Islam ini sifatnya tak melampau. Dia tidak melampau. Dia tidak ta'assub
waktu yang sama juga dia tidak statik. Dia ialah satu sistem ajaran akidah yang hidup dan membentuk diri untuk menjadi manusia yang mengabdikan diri kepada Allah dengan memahami kepada persoalan ketuhanan dalam diri, bukan ta'assub kepada satu-satu benda. Kalau Syiah, dia tak boleh ta'assub dengan tanah yang dikatakan tanah Karbala. Saya pergi ke Lubnan, masjid yang saya pergi di Lubnan, tuan-tuan sekalian, dia mesti ada satu space untuk letakkan tanah-tanah. Nak sembahyang kena ambil dulu tanah. Saya tengok semua orang ambil, saya ambil juga tanah. Lepas tu saya bilik tak apa. Saya tengok rendung tanah. Saya dengar azan betul sebagaimana azan. Dia tak asuk. Kenapa tak asuk dengan tanah? Kalau macam tu, betullah iblis tu yang tak asuk dengan asal kejadian dia daripada api. Yang dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab Adam daripada tanah. Kata iblis, apa barang tanah? Dia kata, kami ni khalaq tani minar. Aku ni Allah jadikan daripada api. Itu Nabi Adam daripada tanah. Takkanlah daripada api nak sujud kepada makhluk yang dijadikan daripada tanah. Apakah ta'assub dengan asal kejadian ini merupakan suatu akidah dan ajaran yang Allah terima? Jawabnya tidak. Kita sendiri ni Allah kata jadi daripada saripati tanah, min hama'in masnun. Satu ketiga disebut. Banyak ayat-ayat, banyak kalimah-kalimah untuk menggambarkan bahawa memang manusia ni dijadikan daripada satu kejadian yang fizikalnya dalam keadaan yang buruk, yang teruk. Tanah, saripati tanah, lumpur. Maka jadi kita sebagai manusia. Tapi bila Allah nak muliakan, Allah bukan kira daripada asal mana kejadian. Sebab dia Allah muliakan kerana akidah yang mereka dukung. Cantik macam mana asal kejadian, tapi kalau tidak mendukung akidah yang betul, tak ada makna dengan kecantikan. Maka kenapa kita nak ta'assub dengan tanah? Saya pergi ke Halab, Aleppo dipanggil, Nur Utara Syria. Saya pergi. Ada satu masjid, tuan-tuan sekalian. Saya diajak keluar masuk tengok peninggalan Nabi, peninggalan keluarga Nabi, ahli-ahli baik. Kemudian di satu tempat, di situlah kepala Sayyidina Sayyidina Husain diletakkan dulu di situ, kepala dia diarak pula sampailah ke Syria, ke Damsyik. Maka letak tempat kepala tu, tuan-tuan sekalian, dialirkannya air, mengalir kat tempat tu, ditadah ke cawan bawah tu untuk diminum. Siapa datang, ambil minum. Siapa datang, ambil minum. Itu tempat yang suci. Kemudian saya pergi masuk pula di bawah, tengok tapak kaki. Tapak kaki itu diletak kat dinding. Inilah tapak kaki Nabi Muhammad. Dialirkannya air daripada atas tu, dia air tu mengalir kat celah tapak kaki, bawahnya cawan. Disuruhnya kita minum. Saya minum jugalah. Takut kena penampur sekali kalau tak minum. Kita minum tu bukan etikad itu pasal air tu memang air rasa. Kita pula tengah dahaga. Kita tak etikad pasal air tu. Tapi itulah di antara ta'assub. Tuan-tuan pergi Mekah tu tengok. Ada orang ambil serban dia dilap kat dalam Kaabah. Wah. Siapa suruh buat tu? Balik nak bawa balik. Akidah Islam tidak diajar sampai peringkat itu. Kita tidak diajar dengan ta'assub. Sebab itu tuan-tuan sekalian, akidah Islam adalah akidah yang jernih. Dia berada di tengah-tengah antara kecuaian dengan melampau. Itu akidah Islam. Kalau macam kita minum minuman yang terbaik dalam dunia ni, nama dia susu ibu. Atau orang kata kalau tak nak susu ibu pun, susu lembu pun tak apa. Atau susu kambing lah. Soal ni daripada mana susu itu keluar? Memanglah daripada susu kambing, daripada binatang apa nama itu tempat. Tetapi susu itu di antara darah dan daging. Dia berada di pertengahan antara darah dengan daging. Itu nama dia susu.
Tak percaya tanya doktor-doktor yang ada situ. Maka begitulah tuan-tuan sekalian, akidah Islam ini dia berada di tengah-tengah antara statik dengan melampau. Kita tidak diajar akidah ini untuk melampau. Maka akidah yang tidak melampau itulah akidah yang dibawa, yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Jangan ekstrim, jangan melampau. Tetapi mesti kita berpijak di atas ilmu yang kita pelajari. Kalau tak ada ilmu pun mengikut saja orang, itu namanya statik. Tapi jangan pula mengikut sampai tak tahu hala tujunya, itu namanya ekstrim. Sebab tu saya kata tadi, yang diterima penyaksiat ialah orang yang Allah kurniakan ilmu dan dia menegakkan kebenaran. Di antara para sahabat yang menjadi pakar kepada tafsir, ketika bayinya Allah doakan dia, Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Siapa dia? Nama dia Ibnu Abbas. Ketika turun ayat yauma tabyaddas wujuh wa taswaddas wujuh, Fatu rahmatillah. Fa ammal ladzina aswaddas wujuhuhu akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Pada hari kiamat nanti akan ada satu golongan yang wajah mereka putih berseri-seri, satu golongan lagi yang wajah dia hitam, pekat, lekat, kelam, lemak. Ada pun yang hitam pekat tadi, kerana apa? Kerana dia kufur. Selepas daripada dia beriman, dia tahu dah ada dah jalan, tapi pilih pula jalan lain dalam kehidupannya. Nanti rasalah azab yang Allah nak beri kepada mereka itu. Bila sampai kepada yauma tabyaddas wujuh, apa kata Ibn Abbas? Siapa dia orang yang wajahnya putih berseri? Mula-mula tafsir, orang yang wajahnya hitam pekat, siapa dia? Ahlul bid'ah wal baghi. Ada ialah ahli bid'ah dan orang yang melampau dalam ajaran. Tetapi siapa dia wajah yang putih berseri? Ibnu Abbas kata ahli sunnah wal jamaah. Perkataan Ibnu Abbas dah sebut dah dulu, walaupun belum diwartakan sebagai satu nama akidah, tapi sudah disebut. Ada pun yang putih bersih berseri-seri, kata Ibnu Abbas, ialah golongan yang mengikut sunnah dan jamaah Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Jadi kita nak apa lagi sebenarnya? Masalah Syiah ni tuan-tuan, budak-budak ni yang kita kaji masalah harasah ta'assub. Oh, tengok ada revolusi di Iran, nak ambil revolusi itu revolusi lah. Revolusi itu perlu cari strateginya, bukan ajaran yang digunakan pakai. Maka bila nampak macam ada perkembangan Islam cantik di Iran, maka dia nak ambil ajaran itu. Kalau macam tu tuan-tuan silap, sekarang ni ekonomi dunia telah berpindah kepada China. Dah kenapa tak nak ikut China komunis? Jadi kita tak ada pendirian dalam soal akidah. Oh, tengok Iran canggih tak nak ikut Syiah. Mengkajilah tentang dia punya kebangkitan, bukan kaji tentang dia punya ajaran. Sebab Cina, kita perlu belajar Cina, bukan nak ambil ajaran Cina. 3 Jumaat lepas saya sembahyang di Xi'an, Cina. Saya pun nak tengok juga apa ajaran. Dia sembahyang Jumaat, mula-mula khutbah pertama. Mula-mula lepas azan tu dia tak khutbah, dia nasyid dulu dalam setengah jam 45 minit. Lepas tu khutbah. Lepas khutbah, habis khutbah pertama sembahyang sunat. Saya nak tengok apa pula bangun, saya pun tunggu dulu. Lepas sembahyang sunat 4 rakaat. Selepas tu khutbah kedua orang lain pula, itu tempat yang lain. Pelik ajaran ni. Tapi tak apalah, takkan kita nak komen masa tu, kena baling sudah, kita tak balik ni. Ikut je lah, tengok je. Habis khutbah kedua baru sembahyang. Entah dia baca apa, tiba-tiba rukuk. Rupanya baca Fatihah, kita tak faham Fatihah dia. Jadi saya pergi dengan pegawai hak halal Selangor, sebab kita buat kajian hak halal di China.
Awal ni tanya saya, ini mazhab apa ni Ustaz? Saya pun tak tahu dah saya. Banyak saya mengaji mazhab yang ni saya tak tahu. Jadi nak sebut apa mazhab? Mazhab kungfu lah saya kata. Nak cerita payah sangat. Yang pun tak tahu, tapi tuan-tuan sekalian, persoalan tak apalah. Maknanya walaupun ada ulama mengatakan bahawa khutbah kedua itu ada yang mengatakan sunat, tetapi percakapan itu kita harap tidak sampai kepada persoalan akidah. Persoalan yang paling penting sekarang ini ialah ada amalan-amalan yang telah terkeluar daripada batas akidah. Ini yang perlu dijaga. Ada pun budak-budak ni kadang-kadang dia hamasah. Dia tak ada pendirian, dia tak ada ilmu. Akidah sunnah pun tak faham apa benda. Bila tengok semangat, dia boleh ambil ajaran. Ini kecelaruan dalam masyarakat. Kita begitu juga mengambil pendirian soal lain-lain, Wahabi umpamanya. Kenapa kita tidak menerima penyebaran fahaman Wahabi? Kita tak mengatakan Wahabi sesat, tetapi kita tidak hendak menimbulkan kecelaruan terhadap amalan yang memang bagi kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Wahabi itu sendiri juga menurut kajiannya termasuk juga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi jangan dibangkitkan soal kecelaruan. Biar kita berdiri beramal dengan yang kita telah yakini dalam amalan kita. Itu yang paling penting, supaya kita dapat hidup dengan selesa, aman, sejahtera dalam keadaan bermasyarakat. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita telah mendengar bagaimanakah perbezaan ataupun beberapa fakta-fakta yang dikatakan adanya beberapa penyelewengan dalam ajaran Syiah itu. Pengalaman saya di Kahirah, pergi di Masjid Sayyidina Hussein, itu adalah masjid Syiah yang besar di Mesir. Kalau tadi dikatakan di Iran mereka tak sembahyang Jumaat, di Mesir mereka sembahyang Jumaat, sebab mereka berpura-pura. Sebab kerajaan Mesir ada undang-undang yang menangkap Syiah bila-bila masa ketika mereka dikenali sebagai Syiah. Itu hebatnya Mesir. Jadi dia tak mau kena tangkap, tak mau kena diambil tindakan, maka dia sembahyang Jumaat. Dan cara sembahyang Jumaat sama pada kita sebab itu sunnah. Kita katakan mereka sanggup buat apa saja asalkan mereka dapat mempengaruhi, memujuk, merayu mana-mana orang-orang yang boleh ditarik kepada mazhab Syiah itu ataupun kelompok Syiah. Inilah yang kita nak katakan, apakah langkah-langkah persediaan kita nak mendarat, tak lama lagi, kalau dah jam hampir pukul 11, kita nak mendarat dari si forum ni. Jadi bermakna setelah mengetahui, setelah diberitahu, dan tuan-tuan pun ada buku ni, balik baca lah, jangan tak baca dan jumpa ustaz-ustaz yang siqah, yang betul-betul ahli sunnah ustaz, dan tanya satu lepas satu. Buku ni dikarang oleh Dr. Zamihan yang memang di antara pegawai kita yang sedang punya keterampilan dalam konteks mengulas dan menghurai tentang isu-isu seumpama ini. Jadi kita harus hormati, sebab kita katakan tadi, kita mesti bersepakat dalam perkara-perkara yang jelas seperti ini. Kita mesti bersepakat untuk mempertahankan rantau sunnah ini. Jadi bagaimanakah tindakan? Sebab saya katakan tadi, Syiah kelihatan hebat dari segi penampilan, maka kita juga mesti melahirkan orang-orang sunnah yang begitu sifat dia. Cuma malangnya kita ni pakai lawan pelakir. Tara Yusuf Al-Qaradawi yang tulis ratusan buku pun kita kata tak hebat lagi. Ini masalah orang sunnah. Yusuf Al-Qaradawi itu sangat hebat. Pengorbanan dia Tuhan saja yang tahu. Dan orang seperti itu pun dipelakir oleh ulama-ulama yang baru dapat kelulusan. Ini yang kita tak mau. Kita mau tampilkan satu watak, satu tiga, suatu pemimpin, suatu mursyid, suatu murabi, suatu contoh yang dihormati oleh semua. Kalau dapat semua mazhab hormat dia, salam cium tangan dia, merasakan satu nikmat kemuliaan bila dapat persalahan dengan ulama. Kerana ulama adalah pewaris kepada Nabi. Ini taraf yang patut kita beri kepada ulama. Hormati mereka, berikan penghargaan dan penilaian yang paling baik. Dan untuk dapat itu kita kena usahakan. Jadi insya-Allah
kita nak mendarat ataupun nak menuju pada titik akhir forum ini, kita nak minta pandangan pada ahli panel bagaimana untuk mengukuhkan apakah usaha-usaha patut kita buat mengukuhkan sunnah supaya kita mengurangkan pertelingkahan, mengurangkan pergeseran, mengurangkan perselisihan, maafan terhadap perkara-perkara yang boleh dimaafkan, bersepakat dengan perkara-perkara yang satu, iaitu akidah yang jelas itu. Selagi kita tidak begitu, maka kita akan percakaran bertuduh-tuduhan antara satu sama lain, menuduh-nuduh, menyangka-nyangka. Dan inilah perkara yang sangat tidak baik. Dan ketika tadi dalam akidah kita pun kita diajar untuk berbaik-baik dan husnuzan dalam banyak hal. Jadi mungkin insyaAllah boleh beri cadangan-cadangan bagaimana untuk mempertahankan, mengimarahkan, mengukuhkan lagi ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih kepada Ustaz Moderator yang berbahagia, kepada YP rakan ahli panel, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang saya kasih sekalian, bagi memperkukuhkan ahli sunnah wal jamaah di rantau Nusantara ini. Saya melihat ada 5 perkara ataupun 5 golongan yang memainkan peranan yang penting. Yang pertama, ahli politik. Ni YB punya kawan-kawan, geng-geng, maknanya sangat penting. Sebab dia adalah merupakan pemimpin, dia lah yang menerajui macam mana nak bawa benda tu. Sebab itu bagi ahli politik, maksudnya memang kena sangat rapat dengan para ulama. Dan alhamdulillah banyak sekarang ahli politik kita di perkalangan orang agama yang lebih memahami benda itu. Sebab maksudnya kalau anda kata seorang ahli politik tidak maknanya dibantu dengan pendirian para ulama, para mufti dan sebagainya, takut-takut pembawakannya itu dia tak sedar. Kadang-kadang bukan nak ke situ, dia tak sedar, cenderung ke arah itu dan ini, ke Syiah dan sebagainya. Yang keduanya, penguatkuasaan undang-undang, Syahbaz dan Tahniah Jaiz. Antara negara-negara kat Malaysia ni saya rasa Jaiz antara Jabatan Agama Islam Selangor antara yang aktif. Syahbaz dan Tahniah sejak dulu lagi tackle bab isu-isu ajaran sesat ni dulu lagi. Teruskan, dan mudah-mudahan Allah terus bagi kekuatan, insya-Allah, dan mudah-mudahan pegawai-pegawai yang akan melapisi pegawai-pegawai baru terus maknanya memegang amanah ini untuk menjaga Islam, terutamanya di negeri Selangor tercinta kita ini. Yang ketiganya, bagi pihak masjid, penganjur-penganjur termasuk juga Jabatan Agama, alhamdulillah Syahbaz dan Tahniah anjurkan program-program macam ni. Program-program macam ni sangat penting untuk maknanya kesedaran ataupun untuk awareness, untuk sebagai orang rasa, oh ini rupanya, kalau tak kita tak perasan. Mungkin kita sibuk membuat pekerjaan seharian kita tak perasan, oh ini tengah meletup-letup benda ni, menyebabkan kita tak perasan anak kita tu mungkin sudah terpengaruh dan sebagainya. Nauzubillah, Allah lindungi ya. So teruskan. Masjid-masjid, mungkin di depan saya ni ustaz-ustaz, para ustazah, tuan-tuan guru, ataupun mungkin kita apa saja, maknanya kita tolong war-warkan supaya kita lebih menjaga keadaan kita ni, masyarakat kita ni. So anjurkan program-program yang bagus-bagus. Program malam ni Tahniah dan Syahbaz pada penganjur, sangat-sangat bagus, sangat fokus dia punya perbincangan dia. Kemudian yang keempatnya, modul pendidikan. Pendidikan. So di Malaysia kita ni memang sejak dulu kita tak pernah kacau pun orang-orang lain. Tapi apabila tidak ada perbandingan, kita tak faham. Di negara-negara lain kadang-kadang dia ada perbandingan akidah. Dia belajar tentang tentang Syiah, Mu'tazilah, tentang Wahabi, tentang apa dan sebagainya lah. So jadi bagi AJK masjid, saya cadangkan supaya buat satu pengajian. Saya ingat dalam 10 kali kelas settle benda ni, insya-Allah. Minta macam mana Ustaz Moderator sebut tadi, mana cari ustaz-ustaz pakar. Saya yakin depan saya ramai ustaz-ustaz, para ustaz yang memahami benda ini. Okey Ustaz, 10 kali kuliah paling kurang Ustaz di masjid, sebulan sekali. Maknanya setahun cukuplah, ataupun sebulan 2 kali, 6 bulan habis. Maknanya modul yang memahamkan mengenai tentang tentang perbandingan iktikad ini. Pada saya memang perlu ada. Maknanya selain daripada kita kuliah-kuliah masjid tu ceramah-ceramah umum, lebih yang terarah betul-betul, yang belajar betul-betul ni. Tapi bagi ibu-ibu ayah saya sekalian, benda ni agak berat juga. So kalau mengantuk tu kira mujahadah sikit lah. Dia cerita pasal Syiah, dia berat sikit kan. Dia tak ada, Ustaz Moderator sebut, tak adalah lagu-lagu Hindustan kan nak menyanyi kan.
Dengan fakta, data dan hujah-hujah. Tapi memang kena belajar, biar kita ada asas. Macam tadi sebut, buku ni bacalah. Ini Jabatan Agama sendiri yang terbitkan, paling kurang kita tahu apakah benda-benda yang difatwakan menyeleweng itu. Dan yang terakhir sekali, kita semua setiap individu, sebagai mak ayah, sebagai suami, sebagai isteri, kita dilaporkan di dada-dada akhbar. Ada orang yang tak perasan isterinya itu cenderung kepada Syiah. Tahu-tahu minta cerai pada suami dia. Kalau abang tak cerai, tak apalah, saya nak mut'ah dengan orang lain ya. Bayangkan. Tak perasan benda tu berlaku. So jaga. Kita ada isteri, jaga isteri kita. Ada suami, tolong sama-sama jaga suami. Jaga anak-anak, jaga cucu. Jaga jiran-jiran dan orang sekeliling kita masing-masing. Dan kalau lima-lima ini berperanan, daripada pemimpin dia, kepada jabatan kekuasaan, kepada ahli masjid, kepada maknanya pendidikan yang lebih spesifik dan juga lebih bersistematik, dan juga seluruh yang menjaga, insya-Allah selagi mana kita jaga, selagi itu kita dapat mempertahankan rantau Nusantara ini sebagai rantau ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Hadirin sekalian, kita mesti berusaha bersama-sama, masing-masing memainkan peranan. Mungkin pendekatan tarikat juga perlu diperkemaskan, spiritual, soal rohaniah. Mungkin cara yang dibawa oleh Habib Syekh, salah satu, bukan di antara yang boleh kita perkukuhkan. Kita bernasyid macam ya ana itu kalau tonton tengok majlis dia tu, dia boleh mengumpulkan ribuan manusia dengan nasyid. Tapi tengoklah duduk asyik bernasyid sampai duk raplah gitu je. Memanglah seronok kan, duk nyanyi, duk nasyid, nampak zuk dia, nampak. Di situlah kelebihan kalau kita mengamalkan kaedah-kaedah spiritual tarikat yang betul lah, bukan tarikat yang salah. Sebab banyak tarikat pun salah juga. Tapi ini betul sebab lirik kita faham, kaedah nyanyi kita jelas, cara pun betul, soalan yang dibuatkan dan menambahkan keyakinan dan keseronokan untuk beramal dan beribadat. Kita cuma tidak mahu dia sibuk ya hanana dengan Allah tu, dia angguk Allah, lepas tu dia lawan Allah di luar. Itu pun satu hal juga. Jadi bernasyidlah, tapi yakin dengan apa yang Allah aturkan, yang Allah perintahkan, yang Allah suruh, yang Allah minta kita laksanakan. Jadi kita kata tadi seimbang. Seni ini perlu, ianya menambah kukuh untuk kita melakukan ibadat, rasa zuk, rasa nikmat. Jadi jangan kita pelekehkan. Kita lihat kalau ada unsur-unsur yang lain baru kita betulkan. Jadi mudah-mudahan. Jadi telah diberikan 5 petua, 5 tip. Jadi yang Muhammad biasalah dia kena tambah lagi. Itu kata yang Muhammad, kalau tidak jangan jadi Muhammad. Yang Muhammad apa yang rakyat suruh dia kena buat. Jadi rakyat suruh tambah. Apa lagi tip nak jaga, nak kukuhkan sunnah ni, sunnah orang sungai besar. Jadi nak jaga. Apa lagi? Tambah lagi. Tuan-tuan sekalian, saya tambah sikit. Saya fikir masyarakat di mana-mana pun sebenarnya sudah terdedah kepada sumber maklumat yang pelbagai. Tinggal lagi sama ada kita sambung ianya menjadi media untuk memperkukuhkan akidah ataupun sekadar medium hiburan, itu terpulang kepada kita masing-masing. Ada anak-anak muda, belia-belia yang leka dengan berWhatsApp, yang leka dengan ber-FB, yang leka dengan ber-SMS, MMS dan berbagai-bagai lagi. Kadang-kadang ianya membawa manfaat, kadang-kadang ianya membawa kerosakan. Sebab itu bagi saya tuan-tuan, persediaan ilmu yang mesti kita ada untuk semua ini dan menjadikan segala kemudahan maklumat ini untuk menjadi medium dakwah dan memberi kefahaman dalam semua bentuk dan semua sudut. Itu mesti dilakukan. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, belia dan anak muda kita akan hanyut dengan perkembangan dan persekitaran yang ternyata dia lebih banyak mempengaruhi kerosakan daripada yang
daripada yang baik. Itu satu. Sebab kalau kita bercakap pun dalam konteks kita hendak supaya anak muda ni datang ke masjid, datang ke surau, cari ilmu, kadang-kadang payah. Waktu mana dia cari ilmu? Ada masa. Ayah pula tak ada ruang, kadang-kadang nak menyampaikan ilmu dengan anak. Kadang ayah sibuk main Candy Crush, Angry Bird, lebih lama daripada nak syarah anak berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu, ini peranan mesti bersepadu. Ayah dan keluarga dapat melihat di mana vacuum, longkang kosong yang ada pada anak mesti diisi. Dan begitu juga kita harap kita dapat mengukur kekuatan masyarakat ini berdasarkan kepada kekuatan syiar Islam itu sendiri. Semakin syiar Islam ini bangkit, dia menjadi ukuran kepada kekuatan tahap kehidupan masyarakat. Dan begitu juga yang ketiga, kita jangan main dengan persepsi dan sangkaan. Ini kadang-kadang yang merosakkan sistem hidup masyarakat. Saya sebutnya tuan-tuan sekalian sebab kita perlu mendengar daripada sumber yang betul. Dan Allah sendiri dah sebutlah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siapa pun yang datang bawa berita kadang-kadang melalui FB ke, melalui SMS ke apa semua, jangan kita cepat memberikan suatu persepsi. Tapi biar kita tahu daripada sumber. Contoh dalam masalah Syiah, tiba-tiba keluar gambar Ustaz Yusuf Hasan di sebelah Hasan Nasrullah. Kebetulan jumpa di airport ya sebenarnya. Jumpa di airport. Jangan terus kata Ustaz Hasan ni Syiah ni, dapat gaya Syiah. Kita pun ber-FB, memang confirm Ustaz Hasan ni Syiah. Itu persepsi. Ustaz Hasan tengah betul gambar cimpeng. Jangan cepat kata Ustaz Hasan ni komunis. Boleh jadi dah kena macam ni terserempak dengan gambar. Tengok gambar cimpeng, masa tu orang ambil gambar. Kita pun cepat memberikan satu sangkaan yang utama. Ini semua ni yang akan merosakkan sistem hidup dalam masyarakat. Tetapi kalau memang ternyata dia beramal dengan suatu amalan secara zahirnya, amalan tu tak betul, maka kita ada cara, kita ada undang-undang yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi sebab itu, biarlah kita mendengar, kita tahu daripada sumber yang betul, dan jangan cepat untuk membuat sangkaan yang buruk dalam masyarakat. Sebab berbagai persepsi boleh dibuat melalui gambar, berbagai persepsi boleh dibuat melalui kenyataan, berbagai persepsi boleh dibuat melalui berita dan sebagainya. Tetapi dia tidak akan sama kalau kita rujuk daripada sumber yang pertama. Maka apa pun tuan-tuan sekalian, berhati-hati dengan sebarang berita. Dan sebab itulah yang lebih pentingnya bagi kita ialah kita pemantapan diri kita yang sedikit rasa kurang dengan persoalan ilmu. Begitu juga keluarga dan anak-anak kita, dan begitu juga masyarakat. Semuanya mesti hidup. Kata Nabi, aqwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini akan jadi lurus dengan sebab 4 perkara. Saya nak sebut 2 sahaja. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia ini akan lurus dengan ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Jangan sayang untuk jemput para ulama pula jalan kedekut ilmunya daripada disebarkan. Dialah ulama menaungi masyarakat dengan ilmu yang mereka miliki. Gunakan masjid surau benar-benar untuk memberi kefahaman agama Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada masyarakat kita. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin. Keadilan ini penting. Keadilan ini penting. Saya dua ni ada orang nak marah, tapi ada orang suka. Itu kerajaan negeri Selangor buat keputusan nak bagi kereta rasmi kepada ketua pembangkang Selangor. Dia ada berfungsi jadi pembangkang yang betul-betul boleh berfungsi sebagai pembangkang. Kita bagi keadilan
Kan, kita beri keadilan. Ada orang suka, ada orang nak marah. Kau mana pun kita rasa ianya satu keadilan yang perlu kita laksanakan. Supaya jangan timbul ketegangan, menambah lagi ketegangan politik ke, ketegangan cara hidup dan sebagainya. Kita cuba rapatkan. Dan masalah yang berlaku banyak kecelaruan fahaman akidah ni kerana apa? Kerana sebenarnya kelonggaran kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Dulu kita ramai kiai-kiai yang hidup menaungi masyarakat, banyak pondok-pondok. Sekarang ni makin lama kiai makin habis, makin banyak ajaran-ajaran yang pelik-pelik yang jadi amalkan dalam kehidupan. Maknanya kita kembali kepada basic, perkukuhkan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah ajaran-ajaran lain tak akan ada tempat dalam kehidupan masyarakat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan tadi bahawa ilmu kena mantap, maklumat kena jelas. Kalau main WhatsApp dalam telefon ni, tuan-tuan akan dapat berbagai-bagai maklumat disebarkan. Contoh yang popular ialah Rasulullah ketika nak wafat bersamanya Fatimah, Jibril untuk mengambil nyawa beberapa kali. Sedangkan sebenarnya Rasulullah nak wafat itu bersamanya Aisyah. Ini jadi apa? Syiah memainkan peranannya untuk menarik minat bahawa Fatimah itu ahlul bait. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita pun panjangkan WhatsApp tu. Saya dapat WhatsApp tu, saya tegur, tolong semak riwayat ini daripada mana. Baru datang balasan, oh ini riwayat Syiah. Jadi tuan-tuan, ilmu kena jelas. Sebab itu program di masjid untuk orang dewasa, untuk orang perempuan, untuk orang muda-muda. Kita fikirkan bagaimana orang muda nak minat datang masjid. Apakah program yang patut dilakukan? Kalau buat kelas, macam mana kelasnya? Cara pengajarannya bagaimana? Ini semua kena dipikirkan. Modulnya bagaimana? Sebab kalau tuan-tuan tengok yang hadir datang dengan ceramah di masjid tu, orang itulah. Siapa main pun, itulah. Jadi mudah-mudahan, sebagai kesimpulannya, kita setelah memahami, jadi saya beri peluang lagi kepada ahli panel untuk menyimpulkan supaya kita benar-benar mempertahankan ahli sunnah dan betul-betul memahami Syiah yang mula membahayakan kita, insyaAllah. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Moderator, kepada Ustaz YB, rakan ahli panel, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rantau ini rantau ahli sunnah. Rantau ini rantau yang penuh barakah. Bermula dari Hadramaut ke Nusantara, dipelihara oleh para pendakwah. Rantau ini rantau ahli sunnah, dibajai dengan ilmu dan juga darah. Pengorbanan yang tidak pernah sudah. Fahaman murni sebagai wadah. Rantau ini rantau ahli sunnah. Peliharalah, wahai saudaraku, punah hidayah daripada Tuhanmu, agar zuriat kita tetap berilmu, agar rantau ini tetap bersatu. Fahaman ahli sunnah terus padu. Sekian penutup daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa puisi. Inilah pentingnya ulama boleh menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, menggunakan puisi untuk menarik minat manusia, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa. Jadi kita jangan pelekeh peranan dan sumbangan mana-mana pihak yang nak mendekatkan, asal patuh syarak. Itu yang penting, patuh syarak compliant. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk, hidayah dan kekuatan untuk beramal dan mendapat keredaan Allah dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada pihak penganjur dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.